Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel Muhammad Man. Hari ni sebenarnya aku nak beritahu memang dah lama juga aku tak upload video. Almost lebih kurang sebulan dua itu. Dah lama jugalah sebab kebelakangan ni sibuk dengan hal lain. Hal yang tak diduga. Banyak jugalah benda yang berlaku past few months, but alhamdulillah semua settle. Ada lagi jugalah benda yang tak settle. But itu bukan cerita hari ni. Hari ni aku nak ceritakan pengalaman dan juga cara-cara untuk pergi menderma darah. Pada korang yang teringin untuk menderma darah, pasti korang macam terfikir, derma darah ni adakah ini satu perkara yang menyakitkan ataupun ini perkara yang seperti orang kata menyelamatkan nyawa orang lain, yang aku pernah dengar lah. Ada juga yang mengatakan yang derma darah ni bagus untuk kesihatan. Well, derma darah untuk kesihatan betul, bagus dan juga boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Contoh, kalau jenis darah-darah ni tak ada siapa derma, agak-agak kalau orang accident atau orang kemalangan ataupun orang yang lepas bersalin perlukan darah, macam mana? Derma darah. So aku nak ceritakan sedikit tentang derma darah. Derma darah, apa kriteria derma darah? Okey, kriteria penderma darah. Sihat tubuh badan, nombor 2, berumur di antara 18 hingga 65 tahun untuk yang pernah menderma. Itu nombor 2.1. Nombor 2.2, di antara 18 hingga 60 tahun untuk pertama kali menderma. Okey, 18 hingga 65 untuk yang pernah derma. Manakala 18 hingga 60 tahun yang bagi mana untuk pertama kali menderma darah yang valid lah, yang boleh. Dan nombor 2.3, 17 tahun. Okey, 17 tahun boleh, tapi perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Nombor 3, berat badan 45 kg ke atas. Macam aku memang dah lepas lah, dah lama lepas pun, dah boleh pun. Lepas tu nombor 4, tidur minimum 5 jam. 5 jam ke atas. Atau nombor ke-5 dan nombor 4, nombor 5. Tiada masalah kesihatan. Nombor 6, telah mengambil makanan sebelum menderma darah. Pastikan makan makanan yang kurangnya ambil tu mencukupi lah. Nombor ke-7, tidak terlibat di dalam sebarang kegiatan berisiko tinggi seperti berikut: hubungan jenis sesama jantina, homoseksual, hubungan jenis dengan kedua-dua jantina, biseksual, hubungan jenis dengan pekerja seks komersial, orang panggil pelacur lah, bertukar-tukar pasangan seks, mengambil darah secara suntikan, menjadi pasangan hubungan jenis kepada golongan di atas. Gundik lah aku rasa kalau zaman dulu lah. Nombor 8, pendermaan terakhir 3 bulan lepas. Boleh lah, mesti boleh, valid juga, tak ada masalah. Dia at least 3 bulan sekali. Dia minimum nak derma darah 3 bulan sekali untuk yang pernah menderma darah. Okay, ikutlah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, ikut peluang, ikut masa kita. Ada masa boleh pergi, tak ada masa tak payah pergi dulu. Relax dulu. Nombor 9, bagi penderma wanita tidak mengandung, tidak datang haid, tidak menyusukan anak, boleh menderma darah. Nombor 10, jangan menderma jika anda pernah tinggal di United Kingdom, England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Isles of Man atau Channel Island atau Republic Ireland dari tahun 1980 hingga 1996 untuk tempoh 6 bulan terkumpul atau lebih. Pernah tinggal di Europe dari tahun 1980 hingga sekarang untuk tempoh 5 tahun terkumpul atau lebih. Itu saja kriteria dia. Okay, now aku ceritakan cara-cara nak pergi menderma darah. Kalau korang nak dengar kriteria tadi. Okay, nak menderma darah ni aku cerita sekali dengan pengalaman aku dan apa yang korang patut buat sewaktu korang sampai di pusat darah negara ataupun tempat-tempat cawangan-cawangan derma darah yang berdekatan dan berhampiran korang. Okay, yang pertama sekali, pastikan yang macam aku cakap tadi lah, kriteria tadi: makan cukup, minum cukup, tidur cukup, rehat cukup. Pastikan bukan tidur saja, dengan rehat pun sekali cukup. Okay, sebab korang nak
memandu pada awal pagi ataupun ikutlah masa bila kau nak drive. Kalau boleh naik public transportation ataupun suruh orang lain memandu lagi selamat. Itu je lah tips yang aku ada sekarang ni buat masa sekarang lah. Buat masa akan datang aku tak pastilah. Okay, tips yang ni aku cerita pengalaman aku. Pengalaman aku pada hari Isnin bulan 7 something pergi demam darah dengan ayah aku, pergi demam darah sampai je kat pusat darah negara KL. Sampai je pusat darah negara KL, aku turun daripada kereta, and then jalan masuk ke pusat darah negara tu, kita tanya, kita bagi salam dekat guard. Kalau dia tanya nak pergi mana, cakap bang nak demam darah. Okay, ya demam darah. Okay, masuk. Setelah kau masuk, ini aku ceritakan pengalaman aku dekat pusat darah negara. Kalau tempat lain aku tak pernah try lagi, tapi ini kat pusat darah negara lah yang aku pernah pergi setakat ni. Alhamdulillah setakat ni pusat darah negara tak ada masalah dari segi views semua cukup lah, alhamdulillah. Machine, staff semua cukup. Tetapi kalau ini tips. Tapi kalau korang pergi hari Ahad, hari Sabtu, hari cuti, cuti umum, basically tempat pusat darah negara ni always compact, respect lah, memang busy gila waktu cuti sebab ramai orang demam darah waktu tu, ramai orang free gila tentu, tapi sangat busy. Aku tak suggestkan korang pergi waktu tu lah, aku suggestkan korang pergi waktu kerja ataupun waktu rehat ke pun boleh juga kan. Rehat sebenarnya sejam kot waktu bekerja public. Aku tak tahu, aku tak pernah, aku tak kerja lagi dengan orang biasa lagi kan. Setakat ni tu je lah aku tahu. Okay, aku setelah masuknya aku ke dalam pusat darah negara tu, ada pintu sliding door, and then aku masuk. Aku pandang kiri, aku nampak ada sebuah meja. Korang kena pergi kat meja tu. Okay, korang kena pergi kat meja tu, and then dekat meja tu korang duduklah korang ni masalah. Okay, kat meja, sebenarnya kat belah kiri tu ada banyak meja tau. Korang pilih lah tempat yang tak ada orang duduk, kita kelak. Okay. Kau dah pergi kat meja tu, and then kau akan nampak borang dengan pen. Kalau tak ada pen, kau pergi cari meja yang ada pen dan kau ambil. Kalau kau nak bawa pen sendiri pun lagi bagus lah. Kau ambil pen, and then dekat dalam satu macam bekas yang di kertas tu, dia ada dua jenis borang. Borang pertama bahasa Inggeris, borang kedua bahasa Melayu. Kalau kau rasa kau pandai bahasa Inggeris, kau tulis. Pastikan tulis semuanya dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya tik je, dia tak ada tulis apa pun. Yang kedua pula, borang yang satu lagi tu adalah borang bahasa Melayu. Kalau rasa macam pening nak tulis bahasa Inggeris ataupun nak baca bahasa Inggeris, korang aku lebih assurekan untuk tulis dalam bahasa Melayu lah, berbanding daripada kau tulis dalam bahasa Inggeris. Sebab aku takut kau tak faham apa yang bahasa Inggeris tu nyatakan. Lebih bagus korang tulis dalam bahasa Melayu, lebih senang faham. Selepas korang dah isi borang tu, contohlah ini korang yang dah pernah pergi, yang belum pergi sebab yang tengok video ni mesti belum pergi ni. Kalau yang dah pernah pergi, kalau tengok pun korang tahu dah apa flow dia macam mana. Okay, ini cerita aku yang baru pernah pergi dan baru first time pergi sekali je. Waktu first time aku pergi, bezanya adalah waktu first time pergi, dia bezanya dua tempat. Satu tempat je kat machine tu. Okay, kalau first time pergi, korang akan pergi dekat machine tu, sampai korang dah siap si borang tu. So korang pergi ke kaunter, and then kau serahkan borang tu pada nurse. Sebelum kau serahkan borang pada nurse akan meminta kepada korang untuk menekan satu papan skrin, papan skrin sesentuh. Dan kalau korang pertama kali, korang tekan penerima baru. Kalau korang penerima yang biasa atau penerima yang berulang kali, korang akan tekan penerima lama kot, penerima biasa kot, penerima macam tu lah. Kalau bahasa Inggeris dia regular donator lah kan, regular donator. Ikut lah kan, depends on situation. Tu je lah yang beza pun untuk baru yang lama. And then selepas korang tekan tu, korang akan dapat nombor. Dapat nombor, okay, cerita aku lah. Lepas aku dapat nombor tu, aku ambil nombor tu, lepas tu nanti akan nurse kat kaunter tu akan minta kertas kau tu, borang tu, and then dia akan test kau, dia akan bagi satu pin tu, dia akan cucuk darah ke cucuk jaring kau, dan nak tengok darah kau, darah apalah. Nanti dia akan tengoklah, dia test bla 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 bla, dia test ni, tak adalah macam dia kopek tangan kau, tak ada. Macam nak tengok darah kau, tu je lah kan, darah kau, lepas tu
Dia tanya berat kau berapa, jujur lah, jangan tipu. Aku tak nak bagi tahu berat aku dalam video ni. Nanti ramai yang speed up nanti kan, risau aku. So, seterusnya, selepas dia dah check darah kau semua apa, dia akan suruh kau duduk dulu. Okay, this is the fun part begin. Aku masih 17 tahun lagi. Bulan 10 ni baru aku 18. And aku nak cerita sedikit untuk 18 tahun dengan 17 tahun. 17 tahun dengan 18 tahun ke atas mungkin. 17 tahun, yang apa yang beza korang dengan 18 tahun ke atas adalah surat kebenaran ibu bapa yang macam aku cerita tadi dekat kriteria. Okay, pertama sekali aku nak cerita kat korang adalah kalau korang rasa nak datang tanpa ibu bapa, pastikan korang datang dengan orang yang lebih dewasa daripada korang. Ataupun kau bawa surat. Tapi still kena bawa orang dewasa sebab dia perlukan bukti. At least kalau something apa terjadi, ada orang akan bantu kau. Itu sebabkan kau masih bawah 17 tahun. Kalau kau 18 tahun ke atas, tak ada masalah. Kau boleh pergi sendiri. Tak ada apa masalah pun langsung. Itu je lah beza dia. 17 tahun perlukan surat kebenaran ibu bapa dengan ibu bapa ataupun penjaga, surat kebenaran penjaga. Kalau kau tak bawa surat penjaga, ibu bapa pun apa semua kebenaran tu, jangan risau. Dia akan bagi kau satu surat yang kau akan tulis yang dia akan minta penjaga ataupun ibu bapa korang yang akan tanda lah. Kalau kau rasa nak buat sendiri untuk pun, tanpa berpaling pun nak ambil, minta dia punya nombor IC dengan tantangan pun, tak ada masalah juga, pun boleh. Lepas kau dah okay, tamat bahagian yang kau 17 tahun 18 tahun beza tu je. Sampai situ je beza part dia. Tak ada beza sangat pun demam darah ni. Sampai je aku dah dah tulis semua surat kebenaran tu, dah bagi kat dia, dia suruh tunggu dalam minimum 6-7 minit something, 10 minit, 5 minit lah. Aku anggarkan 5 minit. Dalam 5 minit macam tu, dia akan panggil kau balik. Sekejap, dia tak panggil kau balik, tapi dia akan suruh kau pergi, dia akan panggil kau balik, and then kau akan pegang satu plastik. Plastik tu ada tulis kau punya borang tadi yang kau tulis kat meja belah kiri tu, yang cakap tadi tu. And then dia akan bawa satu buku lah. Ini kalau orang baru. Kalau orang yang dah lama menerima ataupun orang biasa derma, buku tu kau kena bawa sekali lah. Kalau kau tak bawa pun dia akan bagi juga. Jangan risau kalau kau terlupa. In case of kau terlupa. Kalau tak terlupa, bawa lah. Janganlah bawa lupa. So, buku merah tu menandakan kau adalah regular donate. Okay. So, buku merah tu sekali kau dapat. And then kau akan tunggu dalam 5 minit lagi. Atau 10 minit lah tunggulah. 10 minit tunggu, and then kau pergi kat kursi tu. Kau duduk dulu. Kau tunggu lah 10 minit, dalam 5 minit kan. Kau tunggu dalam 5 minit. Tunggu sampai nombor kau muncul dekat skrin TV. Skrin TV. Contoh, nombor kau adalah 1001. Dia appear kat TV. And then kau kena pergi bilik. Contoh dia tulis bilik 6. Okay, kau masuk bilik 6. Tepat masa aku masuk bilik 6 tu, doktor akan interview. Okay, dia akan tanya merokok, ayah family terdekat merokok. Lepas tu dia tanya ada isap dadah ke apa ke, pernah buat orang kata treatment ke, ambil barang masa aku macam botox ke, ataupun pernah accident dan membuat pembedahan ke baru-baru ni, ataupun pernah pergi ke UK, something yang kriteria tadi. And then macam-macam lah. Dia akan tanya family ada penyakit apa, keluarga ke apa ke, macam-macam dia akan tanya. Dalam surat tu pun dia memang dah nyatakan lah. Syarat semua tak ada, penyakit kronik pun tak ada, semua sihat walafiat. Alhamdulillah, aku rasa tak ada apa yang penting sangat pun. And then dia tanya tu, dia tanya pernah melakukan seks komersial. What the fish? Tanya pasal macam soalan yang dalam kertas tu, dia tanya pernah melakukan sekian tu. Tak, aku cakap tak pernah. Jujur lah, memang jujur tak pernah kan. Benda logik lah kan, benda logik. Cakap tak pernah. Okay, dah siap semua, dia akan test darah, blood pressure kau. Kalau blood pressure kau okay, dah boleh pergi demam darah lah. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni aku demam darah tak pernah lagi ada apa-apa masalah kan. Tu je lah kot. Lepas dah siap interview, aku pun diminta untuk pergi ke ruangan. Ni sebenarnya tempat tu dia kau akan masuk pintu ruangan makan tau. Lepas kau keluar daripada bilik interview tu, kau pergi belakang, ada satu tempat makan kan. Macam dalam kantin lah, cafeteria. Bukan cafeteria, ada kantin lah. Nanti kau masuk dalam tu, kalau contoh
Kalau doktor suruh kau minum air, kau minum air dulu. Kalau doktor suruh kau makan dulu dalam bilik tu. Kalau doktor tak suruh apa-apa, kau terus masuk bilik makan tu, kau terus pergi belakang. Belakang tu tempat ada orang demam darah. Dia, kalau kau tak tahu kat mana, kau tanya je nurse tu. Sampai je tempat duduk, tempat dia suruh kau baring tu, kau baring. Nak buka kasut ke, tak nak buka kasut, terpulang pada kau. Kau nak buka kasut, bagus. Tak nak buka kasut, ikutlah. Tak ada masalah pun. Okay, selepas tu. Sampai kau tempat kau baring kan, kau akan diberi satu PVC pipe sepanjang ni. Yang ni lah, muat ngam-ngam lengan aku. Ni. So kau akan diminta picit dulu. Tapi kalau, tak minta kau picit dulu. Aku yang picit dulu. Aku picit macam tu. Kau dah siap. Waktu kau akan diberikan pipe tu panjang ni. Ngam-ngam aku punya tapak tangan ni. Okay. Dia akan bagi kat tangan kau. Dan kau kena picit lah. Bukan sekarang. Tunggu dia suruh picit. Kau pegang dulu. Lepas tu dia akan masukkan kau macam satu tali. Bukan tali lah, macam strap untuk blood pressure kan. Dia akan pump. Tapi dia tak akan turun lah, benda ni lama sikit lah. So dia akan waktu lepas dia dah strap kau punya lengan ni. Dia dah strap kan. Dia akan pump. Lepas dia pump and then dia akan suruh dia akan cucuk tangan kau dengan bius dulu. Dia akan cucuk tangan kau dengan bius sekali dua, aku tak ingat berapa kali dia cucuk bius, aku tak ingat. Lepas tu dia cucuk bius, baru kau akan dicucuk dengan jarum besar. Tapi tak sama dia pun. Macam alang kau tahu jarum bola, macam tu lah. Jarum bola punya pump bola kan. Kalau siapa yang pernah main bola kat padang kawasan rumah tahulah pin jarum bola tu macam mana kan. Macam tu lah. Satu je aku ingat, tak ada lah. Aku ingat besar lagi macam pensel ke apa kan. Yang satu lah, tapi lebih kurang je lah. Tak adalah sakit sangat pun sebab kau dah pakai bius. Kalau tak pakai bius mungkin sakit sikit lah. Tapi bagi aku kalau dah kena bius tak rasa apa pun. So, aku lupa nak cerita kat korang. Dia akan tanya kat korang nak tangan mana kiri atau kanan. Kalau korang rasa yang korang lebih guna tangan kiri, jangan menggunakan tangan kiri. Takut tangan korang lenguh ataupun tak boleh pakai pada hari tu. Maksudnya tak boleh pakai lah kan. Maksudnya juga tak boleh pakai langsung pada hari itu saja sementara. Maksudnya lenguh sakit mungkin bengkak ke dan tak tahu kan. Okay, itu je, berhenti sampai situ. Okay, selepas tu dia dah cucuk tangan kau dengan jarum yang darah tu, dia akan bawa dalam 3 tube. Tak tahu tube apa. Mungkin tapi aku tengok dalam tube tu ada tulis macam hepatitis A something B C alif bata sa jim ha ho semua tu lah. Kan mungkin dia nak bawa darah kau pergi labs untuk test, baru dia proceed untuk guna darah kau lah. Mungkin lah kot. Aku tak tahu prosedur pendaftaran negara. Pusat darah negara. Aku tak tahu prosedur pusat darah negara. Mungkin macam tu lah kot sebab dia bawa 3 tube dia macam tu. So dia akan ambil darah kau and mungkin dia bawa pergi lab dan test satu-satu darah kau. Mana aku tahu. Tapi alhamdulillah darah aku setakat ni tak ada apa masalah. Bersih, sihat walafiat. Selepas selepas dia cuci tangan kau tu, dia akan suruh kau pump lah. Suruh kau kena picit PVC tu kan. Kau picit kuat. Kalau tak boleh kuat, kau perlahan cukup tapi konsisten. Jangan tak buat langsung. Okay, picit supaya darah kau cepat keluar. Kalau kau tak picit benda tu, lambat sikit lah darah kau tu. Tak adalah tekanan kan. Bila ada tekanan, barulah dia boleh keluar dengan cepat. Tak adalah kau menunggu lama kan. Apa hal lah darah aku lambat nak keluar. So kau nak picit dalam, ikutlah. Kalau badan kau besar, mungkin darah kau cepat keluar. Bergantung pada kecepatan kau picit PVC tu kan. Picit. Ikut. Dia depends. Bergantung. Dah siap je kau demam darah. Okay, dah siap je kau demam darah ke kan. Dah siap kau demam darah. Nanti dia akan dia ambil masa dalam 5 minit lah. Tak lama pun. Ikutlah, bergantung. Dah siap je kau demam darah tu kan. Dia akan suruh kau berhenti pump. Kau bagi balik PVC tu kat dia. And then dia akan cabut. Dia akan suruh kau tahan tangan kau dengan macam kapas
Kapas dengan kapas dengan Handyplus. So kau tahan lah. Kau tahan sekejap dalam 10 minit. Baru kau boleh pergi ke dia orang makan tu. Kantin ni. Lebih kurang lah. Tapi dia bagi percuma je, tak bayar pun. Sebab kau benar-benar dah. Kan? Lepas kau dah tunggu selama 10 minit, macam ni kau kena tahan 10 minit. Kau pergi depan. Kalau suruh kata dah boleh pergi depan, kau pergi depan. Pakai kasut lah kalau kau pakai kasut. Kalau kau tak buka kasut, teruskan turun dan gerak. Tapi kalau kau masih rasa pening pada hari tu lagi, ataupun selepas demam berdarah tu, tunggu lagi 10 minit. Sampai pening tak ada. Kalau pening masih berlarutan sehingga 30 minit atau sejam, panggil staff dengan segera. Mungkin kau ada masalah something yang dia tak dapat detect tadi. Okay? Mungkin. Okay? Mungkin. Lepas contohlah kalau korang normal, situasi korang normal, korang dapat demam berdarah tu, korang pergi depan, and then kau ambil makanan. Kalau dia kata isi borang, kau isi lah, tak masalah. Dia depends in situation. Tapi memang selepas sampai je depan tu semua kau ambil makanan, kau makan tu borang. Kau tulis borang tu kan, dah tunggu 10 minit bagai kau tulis je lah, kau baca je lah je. Malas sangat nak baca. Kau baca ke kau tulis? Dah siap. Tanda right je. Kau baca tanda right je. Dah siap, settle. Kau ambil makanan. Dia ikut hari tu menu lah. Kadang-kadang bihun, kadang-kadang kuih tiaw. Ikut. Lepas dengan Milo kosong. Milo yang tak ada susu. Milo yang 100% Milo je. Tak ada. Aku rasa ada gula tapi tak adalah macam mana sangat. Lepas tu dengan apple hijau. Kalau dessert dia kadang-kadang donat. Ikutlah curry puff. Kadang-kadang ikutlah menu catering apa hari tu. Catering menu apa hari tu. Lepas kau nak makan dah siap semua, kau rasa macam dah boleh relax kan. Kau dah kenyang semua, dah relax. Kau rasa nak gerak, kau gerak lah. Kau gerak. And then aku pun dah gerak kan. Keluar sampai depan pintu tu. So pun balik lah. Macam biasa. Tapi pada hari tu pun tak ada apa masalah pun. Seminggu, sebulan, sampai sekarang pun masih elok lagi, tak ada masalah. Tersilap kot pengalaman aku pergi mendera darah. Tapi yang aku nak bagi tahu adalah bila mendera darah ni, pastikan yang ni penting sekali. Cukup tidur, cukup makan. Tu je. Yang lain tak ada apa-apa dah. Oh ya, yang pastikan kau buat IC sekali lah. Okay. In case kalau dia tanya IC lah. Tapi kan tak tanya pun. Saya tak kisah. Asalkan kau ada IC pun dah cukup. So tu saja. Kalau kau rasa video ni bermanfaat, tinggalkan like, subscribe, share dan tekan butang notification yang telah tersedia selepas kau subscribe. Pastikan korang menunggu untuk video yang akan datang. Sesama aku akan buat video lagi, tapi bukan video tentang demam darah lagi lah. Mungkin video tentang review benda lain. Mungkin aku tak pasti nak review apa. Review rumah orang. Mungkin. Tapi tu je lah kot. Apa pun, pastikan korang subscribe lah. Dan aku ulang balik, kalau rasa video ni bermanfaat, tolong share kepada orang lain. Bagi orang lain dapat tahu untuk mendera darah juga. Bagi pengalaman, bagi diorang knowledge untuk mendera darah. Macam aku ulang balik kali ketiga. Kalau rasa video ni bermanfaat, share. And then subscribe. Share, like, semua something video. Pastikan korang subscribe. Subscribe tu memanglah orang kata percuma, tapi ianya bergantung pada hati jugalah. Kalau hati kata tak nak buat apa. Tapi kalau hati kau rasa okay, subscribe lah. Video aku bukan video yang lara sangat pun. Tak ada pun video aku macam okay guys, prank ni. Tak ada. Aku tak ada niat lagi dalam masa terdekat untuk buat video prank apa kan. Tak ada buat, itu buang masa lah. Aku paling-paling buat channel ni untuk buat video perkongsian semata-mata. Apa pun, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.